بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقني لما تحبه وترضى من القول والعمل في طاعته إنك ذو الفضل العظيم. وقل ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا ناصرا. قل ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Di mana kita berhenti itu? 56 kah? Ha? 56 kah? Masalah yang berapa? 56. Ha? Takbir sembahyang jenazah. Dah. Awak nak tanda tak? Takbir sembahyang jenazah menapati rakaat-rakaat dalam sembahyang. Baca lagi. Tak ke? Ha? Masalah? Masalah apa? Ha? 61. Dia kot. Wanti tahun ada oi. Ha? 66. 50? 56. Okey. Takbir sembahyang jenazah menapati rakaat-rakaat dalam sembahyang. Dah. Tidak. Okey. Okey. Jadi takbir yang kita dah lakukan dalam sembahyang jenazah tu dia kurang lebih macam menapati rakaat-rakaat dalam sembahyang lah. Jadi kalau kita tinggal, kita buat, tak tinggal, tak buat, dia tak kira tak boleh. Jadi takbir dalam sembahyang jenazah itu menapati rakaat-rakaat di dalam sembahyang juga. Berarti setiap takbir sembahyang jenazah itu adalah sama dengan rakaat dalam sembahyang fardu lain tu. Nah, sama. Dia 4 takbir. Oleh yang demikian, apabila mendapati makmum masbuk, dalam sembahyang jenazah kita masbuk. Apabila mendapati makmum masbuk, imam sedang sembahyang jenazah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Dia takbir Allahu Akbar, jangan tunggu lagi takbir nombor 2. Baca apa yang patut, Fatihah. Dan hendaklah makmum selepas daripada takbirnya itu terus baca Fatihah. Ini dalam sembahyang jenazah ni kita dah bicara ni. Nah. Kalau dia masbuk, dia Allahu Akbar. Jangan duk tunggu imam buat apa dah ni, tunggu takbir kali pula baru kita nak masuk dak. Kita nak baca Fatihah dak, jangan. Kita takbir tu Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Kita baru takbir yang pertama. Dia tu imam. Jangan tunggu dia nak baca takbir lain. Dan hendaklah makmum itu selepas takbirnya terus membaca Fatihah dan sempurnakan rukun-rukun sembahyang dirinya
seperti mana disempurnakan oleh makmum masbuk dan dalam sembahyang lainlah. Dia ambil contoh macam tu lah. Jadi kita kena baca Fatihah. Sakat yang kita boleh baca Fatihah. Kalau kita boleh habis tak apalah. Kalau boleh habis, ila habis waladhdallin, tu imam punya Allahu akbar. Dia takbir lain masuk, dia takbir yang kedua. Selawat. Okey, tak apa. Ni dia masbuk samalah. Ataupun dia mamai dia duduk tunggu takbir Allahu akbar, duduk tunggu pula tu imam takbir boleh baca Fatihah tak boleh, dia kena baca Fatihah dah. Kemudian masalah yang ke-57, makmum masbuk bertakbiratul ihram. Dia masbuk, dia takbir Allahu akbar, dan tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua. Dia mai-mai tu, dia duduk Allahu akbar, elok habis Allahu akbar, imam pun teman sembahyang dah masbuk Allahu akbar. Dia nak baca Fatihah, tadi dia dan baca Fatihah, dia kena baca Fatihah, dia masbuk tapi Allahu akbar, jangan duk tunggu tak imam baca, duk mau tunggu tak kira, tak kita imam betul kedua baru kita baca Fatihah, tak, dia kena terus baca Fatihah. Yang ni dia mai-mai Allahu akbar, dia ada 3-4 masalah di sini dalam masbuk dalam sembahyang nazar ni. Allahu akbar dia tu dia kata menapati sama dengan sembahyang tu. Bila habis dia tiba-tiba imam pun takbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu selepas selesai daripada takbiratul ihram terus bertakbir serta imam, gugurlah bacaan Fatihahnya. Kali kau mana? Apa tu? Apa tu? Oh. Okey. Tu beras sikit. Jadi hendaklah makmum itu selepas selesai daripada takbiratul ihram terus bertakbir. Jangan duk tunggu dengan baca Fatihah lagi. Serta imamnya, dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya seperti mana hukum masbuk bertakbiratul ihram mendapat imam sedang rokok pada sembahyang-sembahyang yang lain. Tadi dia dan baca Fatihah, tu imam pun takbir. Okey, dia takbir. Yang ni dia mamai Allahu akbar, tu imam pun Allahu akbar yang kedua dah. Dia jangan nak baca Fatihah, dia pun Allahu akbar. Jadi Fatihah tu dikira tu imam lah, gugur bagi dia. 58 pula, makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam terus mengangkat takbir yang kedua dan baca Fatihah pula hak seorang ni. Allahu akbar, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam pun Allahu akbar yang kedua. Apa dia nak buat? Jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihahnya dan belum habiskannya Fatihah, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Maka bolehkah pertanyaan ni, soalan. Maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihahnya dan terus mengikutnya tu imam tu? Ataupun satu lagi dia tanya, menghabiskan bacaan Fatihahnya. Bila dia baca sekerat tu dalam dia masbuk, kemudian tu imam pun dia baca boleh sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu imam pun Allahu akbar. Maka di situ timbul soalan, bolehkah dia putuskan baca Fatihahnya, dia terus ikut tu imam takbir, ataupun dia kena baca Fatihahnya sampai habis? Maka hukumnya ada dua wajah, dua pendapat. Yang terlebih asihnya, yang terlebih sepakat para ulama, yang para ulama dipakai daripada keduanya ialah yang pertama, iaitu memutuskan Fatihahnya. Ni ngaji mayan jenazah pun kalau tak ngaji payah juga, lala kita tak masuk. Mau mayan dah, tidak. Sedangkan sembahyang jenazah ni sampai dalam kubur boleh. Ibadah tanam pun boleh lagi. Kita pergi banyak hari pun tak apa.
Kawan kita mati di mana lah, start ke mana ke, atau di mana di sini ke, lama kita tak pi, minggu dah, tapi sembahyang dia kubur dia boleh pergi, tak nak masalah, boleh sekali je lah, ingat pergi 2-3 kali, sekali je. Kita boleh sembahyang ke orang satu seorang tu seorang sekali je, dia tak ada aidah, sembahyang banyak dia tak ada aidah. Seperti makmum yang masbuk yang tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihahnya, telah lalu sebutnya pada masalah yang ke-25 yang dululah, macam sembahyang-sembahyang lain. Jadi Fatihah ni ditanggung oleh Tok Imam lah. Nah, kita sembahyang banyak dia boleh, kalau soal sekali je, kalau kita pi kawan kita tak ada itu hari, kita pi tengok, tapi dia kubur dia sembahyang lah, sembahyang raib lah tu. Nah. Ha. Macam mana? Dari rumah? Dia boleh sembahyang banyak kali tak apa, tapi orang yang sembahyang tu sekali je. Banyak tu banyak kali tak apa. Kata di sini kan ada meninggal sini, dia sembahyang sinilah lu, nak tanam sembahyang sini lu, ramai penuh. Lepas tu pergi masjid biasa, sembahyang pula sana, boleh, tak ada masalah. Sini tak boleh sembahyang dah, orang sini tak sembahyang dah lah, dia tak ada aidah, dia tak boleh sembahyang banyak kali. Sembahyang sini tak boleh sembahyang sana dah, tak sembahyang, dia cuma ra'i pergi kubur je lah, dia sembahyang sekali je. Yang kita kita sembahyang kita di rumah lah, buat sembahyang rumah. Kalau kita setengah tu orang yang tak terkenal ni tak mau lah kan, orang yang malu-alah ni, orang besar-besar ni tu, dia kata dia pernah minta buat wasiat sembahyang rumah lu, apa tak nak keluarga nak sembahyang rumah, tu imam pun malu-alah, tak apalah sembahyang lah, sembahyang rumah dia ramai-ramai macam ni. Lepas tu pergilah buat pergi masjid ke sebelah sembahyang nak pula. Hak sembahyang ni tak gaduh pergi lah, tak gaduh sembahyang lah, tak boleh sembahyang dah, tak disunatkan sembahyang lagi. Dan kita balik kampung, daerah adik-beradik kita, tak ada orang simpan dah kan, dah sampai lepas simpan dah pukul 12 tadi atau pukul 3 disimpan, kita sampai pukul 4 lebih dah, kita pergi kat kubur lah, sembahyang sana. Menghadap macam ni juga, belakang dia lah. Yang ni kita tanam, kita menghadap sini belakangkan dia. Dia menghadap ke kiblat kan, jadi kita ke belakang dia lah. Duduk tu dia, kalau lelaki-lelaki duduk di kepala dia lah, perempuan duduk tu agak tahu lah, banyak pancak dia kan, kita tahu lah. Sembahyang raib. Makmum masbuk yang luput berapa takbir. Ni masbuk, dia luput banyak takbir, dia 4 je, tapi dia pergi duduk tu nak buat apa-apa dia tak tahu. Kita bukan tahu, dia bacakan deras kan, mohon takbir lah. Kalau kita balik lah duduk sembang macam mana takut dia, orang sembahyang tak pergi lah, sembahyang banyak apa kita tak. Tapi kena pergi sembahyang lah, ra'i dia minta doa. Barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia mendapatkannya, iaitu menyempurnakan selepas salam imamnya dengan zikirnya dan doanya mengikut kaum pendapat yang asih, yang kebanyakannya. Jadi kalau kita tinggal tu imam bagi salam dah, kita boleh dapat satu contohlah, tapi Allahu Akbar baca Fatihah, tu imam pun assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kita takbir baliklah Allah. Ada kaum mengatakan yang kaum yang asih ni, yang pendapat yang boleh terima sangat, banyak yang pakai, kita pun bacalah. Tadi kita takbir, kita baca Fatihah, yang kedua kita selawat, yang ketiga ke doa, lepas tu Allah baca doa lagi banyak lagi, kemudian kita salam, habis selesai tu dengan doa zikir dia, dengan doa-doa dia lah, selesai. Ada satu kaul lagi, ini lemah, ini lemah, kil ni kata kil lemah lah, kalau boleh tak apa bagus kita ikut dia lemah, boleh lah, tapi tak apa molek. Kata kil mengikut pendapat yang lain pula,
ia tidak wajib mendatangkan dengan zikirnya. Zikir tu tak gaduh dah. Lepas waktu imam bagi salam tu kita tak gaduh bagi zikir dah, kita takbir aja. Dia kata yang luput itu bahkan mendatangkan dengan takbir-takbir yang baki tu, yang luput itu dengan berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu je. Adakah imam kata macam tu? Sah juga. Tapi yang eloknya bacalah zikir dia, selawat je, kada apa pun. Kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu, lebih lekeh lah tu. Betul, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu. Kalau perempuan halah. Dia jamak-jamak dia. Kada payah pun. Sengak pun tak apa. Doa Allahu Akbar macam ni tak baca apa pun. Allahu Akbar. Kawan tahu kita baca. Pak kita ni tapi tak mengaji duduk belakang. Tak imam kita nak mengayang jadi imam kan, tak pakai tak imam lah, saya serah tak imam wakil lah. Kita pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, tak apa. So, hatta kita boleh ambil. Pulun kan kita hatta. Dan bayang kat dia tak mau. Jaga. Dan kata Kim mengikut pendapat yang lain pula, ia tidak wajib mendatangkan dengan zikir-zikir yang luput itu, bahkan mendatangkan dengan takbir-takbir yang baki, yang luput itu dengan berturut-turut. Dan disunat jangan diangkat jenazah. Ada kalau orang semayang ni, kalau kita waris dia, kalau boleh jangan angkat lagi lah, bagi habis sat sunat. Kalau nak angkat juga, angkatlah, nak buat kena. Kita semayang, semayang lah, sah kita semayang. Dari pangkat pergi nak, jangan dia ikut menyanyak tu pula. Ni dia pangkat kita duduk menyanyak, dia ikut dia tak boleh lah. Kita semayang lah. Bila angkut dia, ikat dia, pergi kita. Dan disunat jangan diangkatkan jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada semayang mereka, ra'i daripada semayang tu, no? Jangan diangkat lah. Maka jika jenazah diangkat juga, keluarga dia kata angkat bang lah, nu darah apa banyak keluar banyak, payah. Dengan sebab yang tersebut tertentu, dengan sebab-sebab yang tertentu, mungkin orang mati lemah ke, bau busuk ke, apa semua kan, dah tak boleh dah, keput banyak dah, no? Kita angkatlah apa kita. Jenazah bukan sama, ada yang mati elok, ada yang keput, ada yang busuk, ada yang macam aksiden tu darah duk keluar banyak, sentiasa keluar darah. Kita kalau waris-waris pergi hospital tu, jaga tu hak cucuk dia jangan duk buang. Belum lepas mandi ke, bagi selesai bagi orang mandi pelok, kalau kita duduk rumah kita pergi cabut, dia keluar darah kada stop lah, tabik dia mudah tabik. Dia tempat dia tak ada, dia kosong tabik. Kalau dia mandi dah tak apa lah, cabut dah, orang dah mandi dah apa semua, tak apa tu. Kalau boleh lapik lepas darah tu keluar banyak tu, dia akan keluar aja kan. Kalau masuk hospital dia bercucuk lah, 4 jarum, jaga tu. Banyak dia kalau ada apa dah, dia kalau darah dia tak ni, dia keluar ikut dia. Dan jika disebab yang tertentu tidak batal semayang mereka, semayanglah, tak ada banyak pun tak apa, bagaimana ada baki-baki je. Dan sekalipun dipalingkan daripada khiblat, tak batal. Dan jika makmum itu takhalluf imamnya dengan tanpa uzur, tadi uzur tak apalah, kalau tanpa uzur seperti tiada takbir, duk tunggu tak mau duk takbir, semayang sehingga imam bertakbir yang berikutnya, dia macam saya kata dia Allahu Akbar, dia tak mau, dia duduk dia tak baca apa, dia tak takbir, tak imam Allahu Akbar, itu dia kata kalau tanpa uzur, tak mau ikut tu imam, maka batallah semayangnya. Semayang makmum tadi samalah seperti takhalluf ia dengan 1 rakaat. Semayang banyak dia tak boleh, kena ikut cepat. Paling mudah semayang banyak lah, rokok pun tak, sujud pun tak, jangan duduk rokok lah, rokok nak buat kena lah, tak silap rokok.
Aku hormat kat dia lah bagaimana. Hang rokok. Hormat kat dia hampa tak erti aku hormat. Takut juga noh, jangan buat melawak sembahyang banyak. Kita dah biasa sembahyang macam ni. Jarang-jarang. Kalau kadang-kadang pun jarang-jarang, kadang-kadang apa payah juga banyak-banyak. Sebab tu orang tak berani. Jadi imam pun tak berani. Takut. Kalau tak biasa takut. Pak sendiri pun takut, tambah mak sendiri pun takut kita nak jadi imam. Tapi jangan takutlah, sebab doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau anak dia sendiri yang jadi imam. Doa anak-anak yang soleh maka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang duk mengaji macam ni, kita ambil lah ketika mana ada waris-waris pak mak kita, abang kita mati, kalau orang suruh tak payah doa, tak payah doa, habis lagi bagi Tuan Imam baca doa. Tuan Imam mesti ada kat belakang kita, orang yang arif. Tak ada kita buat kertas kita tulis siap, sebab kita bukan orang hafal, kita bukan ada orang hafalan. Tu boleh baca lah, tengok lah, ambil dalam kitab tu, ambil tulis, tak pun tangkap gambar pak lagi buka, tak ada masalah tu. Jangan sembahyang fardu je tengok kamera. Yang banyak kita nak baca doa je, sebab kita bukan orang arif dia. Kalau orang tu imam tu dia memang arif lah, dia kena baca sedia, tak banyak apa semua dia duduk sembahyang. Kita nak tunggu waris je, ahli keluarga kita yang mati. Kita bukan nak boleh ingat, nak mengapai dengan serentak lah mana boleh, tak boleh. Kita tengok tu lancang baca. Kalau tak ada pun bagi orang sebelah Tok Siak ke Tok Bilal, mesti ada orang yang dalam tu. Kita cuma jadi imam je. Doa lah tu, Allahumma rafillah kalau mak kita, tu doa lah tu. Ya doa dah. Makmum masbuk yang sibuk berbimbang-bimbang dengan membaca ta'awudz. Dia takbir, lepas tu dia baca a'udzubillah. A'udzubillah pun tak boleh. Tak disunatkan kita baca dalam sembahyang banyak. Apa lagi doa iftitah. Doa iftitah lagi tak disunatkan kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wallah. Mau baca Fatihah dah kita Allah tak digalakkan, sebab kita nak menyegerakan dia, menyegerakan mayat, sebab sudah dipanggil oleh dalam satu alam, cepat bawa dia mai, cepat simpan dia, kebumikan dia. Di rumah hari masa kita mati je duk bunyi dah, bawa mai cepat. Kalau dia ahli baik, kami akan bagi balasan kebaikan untuk dia. Kalau dia ahli jahat, bahawa kami akan seksakan dia. Cepat bawa mai cepat. Bini pun kata pukul 3 boleh dah. Dia tak bagi lama, dia pun takut. Saat ni sampai malam duduk seorang-seorang lagi takut. Simpan awal sikit pun tak apa dah. Kalau boleh malam tu tak mau nak jaga dah, takut. Hanya tak ada apa pun. Baca Yasin, baca apa untuk mayat. Banyak yang depan kita, yang sebelum tanam di rumah, kita kalau tak doa pun tak apa dah. Kita ada buat tali tu, tak doa pun tak apa dah. Sebab semua tepi kat dia. Macam maltak tau ni. Kan? Nak sembahyang pukul 11, maltak pukul 10. Buat tali sikit, buatlah baca. Untuk dia aja. Apa yang kita baca semua untuk dia. Kalau kita bersembang pun dia marah. Kita ada pergi sembang rumah orang betul zirah orang mati tu, marah tu. Tak ada manfaat apa hamba main melawat aku. Setidak-tidaknya baca Fatihah sedekah aku. Dia bila dia mati, dia bukan nak tanpa duit. Duit pun tak mau, apa pun tak mau dah. Dia nak pertolongan ayat-ayat Quran bagi dia saja. Dia seolah-olah lemas di dalam laut. Macam orang lemah dalam laut lah, tahu duit seguni pun dia tak mau lah. Nak duit kah? Oi, aku tak mau lah. Nak pelampung kecil je. Kita pergi dulu, alun awak, ni duit ni. Tak pandang, tapi kalau tahu pelampung puk dia ambil. Macam tu juga mayat pun. Dia takkan pandang apa dah. Dia nak pahala untuk dia. Duk baca a'udzubillah dengan membaca ta'awudz hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripadanya, dia masbuk. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim baca lambat belah tu, imam pun Allahu Akbar.
Patut dia kena baca Fatihah. Sama dengan sembahyang pun. Sehingga imam bertakbir yang kedua atau yang ketiga, maka bandingannya adalah sama dengan apa yang disebutkan pada masalah sembahyang orang-orang masbuk dalam fardhu lain lah, iaitu wajib ia makmum yang takhalluf itu untuk bacaan Fatihah mengikut kadar ta'awudnya. Dia kena baca ikut. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu imam takbir dia kena baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, habis baru dia takbir. Kena baca juga. Ganti sebab dia ada masa dia tak baca. Untuk bacaan Fatihah mengikut kadar ta'awud itu, dan ia dikira takhalluf dengan uzur. Jika berat zannya atau sangkanya ia makmum tu sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awud itu, tetapi jika ia berat zannya ia tidak sempat menghabiskan Fatihahnya selepas baca a'udzubillah tu, maka dikira takhalluf tanpa uzur, dan hukumnya jika ia tidak dapat sempurnakan bacaan Fatihahnya hingga imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyang dia. Bahaya. Bahaya. Jangan duk tambah benda lain dalam sembahyang jenazah ni. Yang banyak jangan duk buat lain. Tu ya, apa yang dah habaq ya. Kemudian makmum masbut berbimbang dengan baca doa iftitah. Lagi panjang pula dah. Hingga ia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam pun takbir. Dia tak habis lagi doa iftitah. Sama doa iftitah dengan Fatihah, kurang lebih macam tu. Kalau kita baca doa iftitah kata imam, bukan dia baca deras lagu macam maghrib, macam isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tambah kita nak baca doa iftitah pula. Jika makmum masbuk sibuk berbimbang membaca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya. Bahaya. Batal. Doa iftitah ni boleh baca sembahyang ghaib je. Sembahyang ghaib boleh. Sembahyang ghaib banyak dah lima tanam. Kita nak sembahyang ghaib, banyak kawan kita kata duduk di mana ustaz kan negeri lain lah. Jawab. Kita pastikan dia sudah dimandikan, sudah disembahyangkan. Kalau dia tak mandi, tak sembahyang apa lagi, jangan duduk sembahyang, tak sah. Sama juga dengan banyak yang hilang. Banyak yang hilang, kita tak sah sembahyang baik. Hilang kata dia mana ke Gunung Raya ke apa ke Tengambus ke Gunung Raya. Mari kita sembahyang ghaib lah kat dia, 3 hari dah dia mati dah, mau tak boleh. Selagi banyak tu tak jumpa, buat imam jumpa dia jari pun tak apa. Hak ni je jumpa dekat ni. Doktor kata memang hak dia. Boleh sembahyang, letak dia depan sembahyang. Mandi elok, basuh elok, sembahyang. Kalau tak ada jumpa, tak dimandikan juzuk dia, tak boleh sembahyang. Jatuh laut pun sama lah. Pergi ke laut jatuh hilang, pergi orang kata jatuh dah, kawan dia jumpa paru dia tu, dia tak jumpa. 4 hari tak jumpa, 5 hari, 7 hari, sebulan tak jumpa, kita sembahyang ghaib dia lah, tak boleh. Walaupun dia jatuh lalu ada ayat, kita tak mandi dia, tak boleh sembahyang ghaib. M70 apa mas, MH77 370 ada dulu ura-ura adalah kata nak sembahyang ghaib, maka fatwa keluar kata tak boleh ya, sebab kita tak jumpa banyak dia, tak mandi, tak boleh sembahyang ghaib. Sampai lah tak jumpa lagi. 7 tahun dah. 7 tahun dah. Tak jumpa. InsyaAllah kot. Kalau dengan izin Allah nak bagi kawan-kawan kita yang ada dalam tu untuk dimandikan. Ada lagi kalau jumpa kapal terbang mungkin ada lagi daripada duduk dalam tu rangka-rangka dia. Dia nak kan ambil keluarga dia. Boleh mandi, boleh simpan sembahyang. Macam Tanjung Kupang dulu, ingat Tanjung Kupang? Ingat tak Tanjung Kupang? Yang kapal terbang jatuh di Tanjung Kupang. Balik daripada Mesir mana?
masuk ke Singapura, jatuh di Tanjung Kupang. Kan adalah tanam kubur depa di Kampung Melayu Majidi tu. Ada lagi tu, dari situ Tanjung Kupang. Satu kapal terbang. Cina, Melayu, India semua duduk dalam tu. Kita cuma sembahyang kan, basuh-basuh mandi dia. Dah campur habis dah semua dah. Kita cuma sembahyang kan, aku sembahyang atas ini banyak muslimat yang ada depan kita ni, hadirat Allah Ta'ala. Tu je. Sembahyanglah, dah basuh semua dah, campur semua dah. Dah jadi derca semua campur dah, tak boleh nak pisah dah. Tak boleh nak, doktor pun tak boleh nak ni dah. Jumpa banyak tu Tanjung Kupang. Saya duduk pergi pasal tu. Dan tak ingat lagi lah, mungkin sama kalau sebaya cuma masa tu. Tayyib Izmuddin salah seorang daripada yang akan naik kapal terbang tu, kat Bali. Dia masa tu mengaji di Mesir tu. Cerita dia lah, dia cerita dia akan naik kapal terbang tapi tak jadi naik. Kalau tidak dia pun habis. Pasan dia lah, daripada abang tu saya dengar orang. Kita kecil-kecil lagi tapi ada dalam sahabat lah, dah baca. Nama dah berlaku. Kubur mereka ada di Johor Bahru. Semua simpan di situ. Macam mana? Jarak dia kawasan lain lah. Kalau kawasan lain lah, dia macam di sana luar tanah darat tu boleh lah. Boleh lah kita. Dalam tak boleh. Dalam tak boleh. Tak boleh. Luar tak, bulak boleh lah. Dah boleh sana di luar, kita duduk luar daripada tanam dah sana, kita dengar daripada tanam dah. Kita boleh sembahyang ni. Sama. Negeri lain. Jauh. Dekat negeri lain. Boleh. Kalau daerah ni tak boleh. Daerah yang kata had takat boleh qasad jamak tu, kita nak sembahyang qasad jamak tak boleh. Macam kita kata orang Kuah dia tak mai dah ke Libang. Dia hak qasad dia jamak dia situ. Masjid Kelibang. Kalau dia nak pergi ke airport lah. Dia duduk di Kuah. Dia nak keluar. Dia nak jamak sembahyang dia Lohor dengan Asar. Dia main sembahyang di sinilah. Sembahyang di Masjid Kelibang atau Masjid Asyah ni. Dia boleh dah kalau Lohor, dia boleh buat qasar dah, boleh jamak sekali dengan Asar dah. Dia balik sini pun sampai dekat airport, dia boleh lagi sembahyang Maghrib dengan Isyak sampai ni dekat Masjid Asyah dekat Kelibang. Masuk tak boleh dah. Padan dia. Macam orang sini Asyah lah. Orang Kelibang Asyah lah. Orang sini Asyah bayar ya. Lalu itulah hak dia. Tapi tak boleh nak sembahyang raib. Dia kena luar jauh. Okey. Makmum masbuk berbimbang dengan baca doa iftitah hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Jika makmum masbuk sibuk berbimbang-bimbang membaca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya. Kerana doa iftitah itu tidak disunatkan pada sembahyang jenazah. Kerana apa? Sembahyang jenazah itu dibina atas keringanan. Sembahyang jenazah itu dia kena segera. Kerana menyegerakan perkembangan mayat itu digalakkan oleh syarak. Kena cepat. Tak boleh duk simpan. Sebab tu kita tak galak orang mandi cerita dulu. Macam kita di hospital pun, kalau dah mandi di hospital kapan? Kalau nak singgah balik rumah sakit ataupun tak digalakkan. Dah mandi simpan semua, tanam je. Dia dituntut segera. Tapi kalau keluarga dia, waris dia nak balik juga. Balik jangan balik pukul 10, pukul 3 baru nak pergi simpan. Tak boleh. Balik sekadar sejam dia kata, lepas tu buat pergi tanam lah.
Ada setengah dia mandi di hospital. Siap semua dah, simpan semua dah. Balik mai sini pukul 3 baru simpan. Tak di rumah dia. Banyak dah mandi dah. Banyak bila dimandi dituntut untuk orang sembahyang. Ombang. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okay. Dia tak boleh kalau kita dah mandi dia apa semua kapan semua kita tak boleh simpan lama. Sebab dia sudah masuk alam lain nak disegerakan. Sebab mayat itu menyegerakan kebumian mayat itu digalakkan oleh syarak. Tambah-tambah lagi mayat yang aksiden, mayat yang reput, yang berbau tak boleh simpan lama-lama. Mati malam tak payahlah nak buat kena. Mati pukul 11 malam, 10 malam, tunggu pagi esok. Pagi esok pun jangan sampai pukul 3. Pukul 11 malam mati. Tunggu tu sampai pukul 4 tu boleh simpan. Jangan. Kecuali lah dia pemimpin nak perolehan kuasa untuk nak lantik tu. Kenalah. Itu memang ada khas untuk depa. Lantik, nak simpan, lepas tu nak lantik, nak pengurusan apa, kerusuh apa dia punya perelahan kuasa tu. Kenalah hak tu. Ajar ke siapa ke, itu memang ruksah untuk depa lah. Sebab tu depa orang yang pangkat-pangkat ni berat. Doa iftitah disunat membaca dalam sembahyang ghaib. Jika seorang itu sembahyang ghaib, maka disunatkan atasnya membaca doa iftitah. Bolehlah baca. Kerana doa iftitah itu hanya tidak disyaratkan pada sembahyang jenazah sahaja, kerana bahawasanya sembahyang jenazah disunatkan segera dengannya. Dan ini makna tiada ada sembahyang ghaib. Dan ini makna tidak ada pada sembahyang ghaib. Dan demikian pada sembahyang mayat yang telah dikebumikan, sembahyang mayat atas kubur, dan tidak dituntut pada segera berdoa. Bagi mayat kita tak gaduh bersegera doa. Tak gaduh. Kalau sembahyang atas kubur, sembahyang ghaib, jadi masa panjang tak apa. Kita ada sembahyang mayat ni, kalau kita nak sembahyang mayat lah, kita jadi imam, contohlah kita jadi imam, lepas sembahyang tu kita bacalah, tayalah terima daripada Tok Guru, dia minta kita baca, tak sebanyaklah kita baca Fatihah sekali, lepas tu Qul Allah 11 kali. Okeylah, 11 kali itu sebab dibinakan satu mahligai syurga, dalam syurga. Baca 11 kali tu banyak tu. Kalau 11 kali seorang banyak tu habislah. Ada setengah baca 3 kali je.
Sebab dia kata nak menyegerakan. Tapi 11 kali tu moleklah untuk dia. Lepas tu baca doa lah. Baca doa, angkat. Hendak kamu kata apa wahai muslimin? Hendak kamu kata apa atas ini manyat? Baik. Wahai kaum muslimin, hendak kamu kata apa atas ini manyat? Baik. 3 kali. Wahai muslimin, apa hendak kamu kata atas ini manyat? Jahat. Pum. Barai dia kelepuk pula kita. Baik semua. Ya. Kalau nak jahat, jangan main sembahyang. Pasal kita dah baca tadi, Allahumma arfillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu, semua sampai habis. Tiba-tiba mai Tok Imam kata apa kamu nak kata nanti banyak? Jahat. Memang dia jahat pun kita kata baik, sangka baiklah. Ya. Kalau kata dia jahat tak nak main sembahyang apa pun. Jahat tak nak main sembahyang cuma. Tak boleh. Fitnah dekat dia, kesianlah kat dia. Nah. Takkah dia taubat sebelum tu kita tak tahu. Tak. Kita duk tengok aja. Dia duk sakit tu aku taubat dah dan lagi dia sembahyang apa semua. Taubat Tuhan terima. Selagi tak sampai di sini, selagi matahari tak naik belah tu. Dia dua orang tu 3 bulan dah. Tu bini dia kita tengok pipi rumah dia kata abang bagus lepas dia sakit tu Allah dia sembahyang di atas katil dia buat sembahyang. Kata jadi fitnah kat dia, nak pergi minta ampun kat dia, kacau lah. Pian tak ampun apa atas kubur, mana boleh lah, dia tak ada dah. Sangka baik kat dia, baik. Kalau tak sangka jahat, jangan main sembahyang kat dia. Nah. Tak pi. Mereka sembahyang dah, banyak dah. Pilah. Tak apa lah. Tak apa habis bang buat sembahyang jenazah ni. Kemudian syarat-syarat sembahyang jenazah. Disyaratkan sembahyang jenazah itu bahawa jangan mendahulukan kubur. Jangan pergi tanam dulu, sembahyang tak lagi. Lepas mandi kena sembahyang lah. No. Kemudian jangan mendahulukan atas mayat. Mayat tak belakang, kita duduk depan. Tak boleh mayat tadi. Dia kena jadi tok imam. No. Semua akan jadi tok imam. Semua duduk lari tengok dia tok imam. Sila masa hidup, masa mati hantuk depan. Aku jadi imam. Boleh tak mau sangat. Jangan mendahulukan atas imam seperti mana pada segala sembahyang. Tak boleh. Dan mayat di sini adalah seperti imam. Kita jadi tok imam esok semua akan jadi imam. Tetapi jika diletakkan mayat dalam rumah yang berkunci, kemudian disembayangkan atas mayat di luar, nescaya sahlah sembayangnya. Jika dia letak dia kata apa? Dan mayat di sini adalah seperti imam, tetapi jika diletakkan mayat di dalam rumah yang berkunci. Ini faham ni? Ada 2 beza di situ. Jika diletakkan mayat di dalam rumah yang berkunci. Jatuh. Nak balik dah tu. Tak kita habis. Mayat di dalam rumah yang berkunci, kemudian disembayangkan atas mayat itu di luar rumah tu. Sah tak? Kata musannaf ni, dia kata sahlah sembayangnya. Demikian juga sah sembayang di atasnya selepas mayat itu dikebumikan. Dia ibaratkan kalau kita sembayang mayat dalam atas kubur pun, dalam kubur pun kita sah sembahyang. Tapi ada 2 pendapat di situ juga tu. No? Dia kata letak mayat di dalam rumah yang berkunci. Rumah tu kunci, bukan kandar tu kunci. Kena faham tu? Kalau di masjid kita paku kandar tu, mayat tu tak diangkat, paku dah kandar tu, tutup rapat. Di dalam masjid kita sembahyang sah. Tak, mayat tu depan dikunci kandar tu, sah. Tapi kalau di luar masjid ni kalau di surau kau di mana, kalau kita paku tak sah bayang dia, kena buka kandar tu. Kalau masjid boleh. Puruk masail dalam masalah mayat
buka tengok kitab Masail wal Masail dalam furuk tu dia cerita Pak Syekh Petani. Kalau tak paku tak apa. Kalau di surau ni moleknya kerana tu buka tudung. Buka tudung. Di rumah pun betul. Kena buka tudung. Tapi kalau dia duduk dalam tak kunci tak apa. Kita jangan paku dia. Jangan paku kerana tu. Dalam kisah Furuk Masail wa Masail Wasil dalam furuk tu Pak Syahadat Petani karangan. Dalam tu dia kata tidak sah sembahyang orang yang kandanya kalau di luar masjid. Dalam masjid paku mana pun sah. No? Macam di sinilah sembahyang biasa ni saya minta maaf. Di masjid katuk kok mana pun kunci kok mana pun sah kita ikut jadi imam. Dapat pahala jemaah. Tapi kalau di surau perempuan nak sembahyang dia kena buka. Sekadar telus lalu tu. Tak atas nampak kami pakai jangan tak. Dia kena buka. Sama ada dah kanan ada kiri tapi moleknya buka di tengah. Sekadar telus. Dia orang tengah tu dia nampak pergerakan tu imam. Ali dengar dengan speaker dah dia tak mau dia tampak. Tu surau. Surau dia kena buka. Masa sembahyang tu buka. Lagi lebih sembahyang tutup balik. Bagi salam je orang depan tu, nak tutup. Masa sembahyang buka. Surau. Masjid buat tak apa, kat mana tak apa. Itu kelebihan masjid dengan surau. Ni ada dalam kitab ni, jilid 2. Banyak orang tak ambil kisah tu. Dia cuma sah sembahyang, pahala jemaah tak ada. Ikutan dia tak ada. Pahala dia. Dan disunatkan bahawa mana-mana. Tak apa bina sikit dah habis dah. Nescaya sahlah sembahyangnya, demikian juga sah sembahyang di atasnya selepas mayat itu dikebumikan. Dan disunatkan bahawa berdiri orang yang sembahyang itu di sisi kepalanya jika dia lelaki. Jika perempuan di bahagian punggungnya atau pinggangnya lah. Ambil berat dekat ni lah. Ni sebuah. Macam saya abang dulu. Laki-laki. Lepas ni. Tas. Perempuan kepala di sini. Mana kita berat. Sebelah. Macam ni lah. Kepala kanan. Belah ni kanan lah. Kepala kiri. Macam ni. Tangan belah ni. Kiri belah lelaki. Kepala perempuan. Belah kanan. Kecuali kita sembahyang di perempuan di sembahyang Masjid Nabawi. Tu ada ikhus dia. Dalam kitab jumpa. Masjid Nabawi perempuan disunatkan kepala dia ikut laki-laki juga. Sebab bila dia letak tu kaki akan menghadap belaga dekat Rasulullah. Jadi dia letak belah kanan, kaki dia akan menghadap Rasulullah. Maka dia punya apa? Makam Rasulullah. Jadi tak molek sangat kaki belah Rasulullah. Kena sunatkan letak balik hak perempuan tu kepala ikut macam lelaki juga. Kalau lain pada situ macam kita habaq lah. Kepala orang lelaki belah kiri, kepala orang perempuan belah kanan. Kita duduk sebelah punggung, berat belah ni, mana makmum kena belah ni banyak kalau perempuan. Kalau belah lelaki, makmum belah ni belajar banyak. Beratkan belah ni, kosongkan belah ni. Berat yang belah mana laki-laki itu banyak. Dan jika mayat itu terpotong, maka apa? Dan jika kepala mayat itu terpotong, itu dia. Maka hendaklah dibasuh dan diletakkan di dalam kapan tempat dalam kapan pada tempatnya. Potong kepala pun. Kita ambil mayat dia badan tu ada, letak basuh mandi kepala tu, letak balik badan dia. Dan orang yang sembahyang itu maulah berdiri bertentangan dengannya kepala tu kalau laki-laki. Dan jika mayat itu terpotong anggotanya, maka adalah memadai maka adakah memadai sembahyang atasnya dengan membasuh kebanyakannya atau tak dapat tidak daripada membasuh sekalian anggotanya? Kena kerat 16 cincang habis.
buat kasam. Kena buat apa? Atau jika dipotong tangan pencuri kemudian mati, hukum hudud, curi-curi kerat, mati. Atau dipotong anggotanya seorang kemudian membunuh dia potong-potong, lepas tu dia tikam bagi mati bang. Adakah wajib membasuh anggota yang terpotong tu dan mengkembumi berserta jasadnya? Dia tanya. Kemudian untuk menjawab soalan yang tersebut, berkata Al-Imam Ibn Imad bin Yusuf bin Al-Qahmi, ada yang kata Fahsi, aku tidak mendapat kataan yang memuaskan. Dia pun waham dan mengikut apa yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala untukku menjawab ini soalan. Jika anggota tersebut bercerai ia daripadanya pada ketika ia hidup, seperti dipotong dua belah tangannya dan dua belah kakinya, dia hidup lagi dan didapati ia masih dalam hayah mustakhirah, dia mengelepah. Hayah mustakhirah ni macam kita sembelih ayam lah, dia melepah. Dia melepak tu kerana kita sembelih, bukan melepak kerana belah leher kereta. Kalau mengepak belah leher kereta, kita meleh-meleh pun duk kelepak juga tu, mati kita makan bangkai. Kita tembak burung pun mampu, meleh burung mampu dah, tak ada ayat mengelepak, maka kita makan bangkai. Tembak pelanduk, tembak pun haram dah. Pelanduk kena jarak tak apalah, tembak tu haram. Tak kisah tu, kita kisah ni. Kemudian dia kata hayat mustaqirah, selepas daripada dipotong kedua-dua kemudian kaki dan tangan ni, barulah dia mati, dia kelepak dulu. Maka hukumnya tidak wajib membasuh anggota tersebut dan mengkembumikan sertanya hanya sunat juga. Yang kita potong tu lah, kencing manisnya kaki tu, balik mai tak gaduh duk sembahyang apa dah, balik pituk pada pisang lah. Tapi tak molek lah kan, potong kaki di hospital. Kalau ambil dah kaki, pak anak pergi ambil. Kalau anak tak ada, orang lain pergi ambil, kawan pergi ambil. Aku nak tahu tamana kaki ni. Balik basuh-basuh, tanam podo pisang pun tak apa. Tapi moleknya pilah cabak kat ni mana batam kena tanam kaki kawan ni, tak mana tu hampir penyuruh tiang tu, tanam tu lah dalam kubur tu. Tak gaduh duduk semayang apalah, tak gaduh duduk baca talqin lah, kawan duduk ada lagi. Kaki je, tangan ke, jari ke, jumpa kambuh je lah, tak ada apa, tak ada masalah. Cuma kita hormat dia je lah, sebab benda tu akan dipanggil balik esok dalam akhirat. Kita akan dipanggil balik. Sebab tu kalau kita mandi-mandi dalam keadaan junub pun kita kena jangan duk kat kuku, jangan duk potong rambut. Sebab benda tu kalau kita tak mandi hadas lagi, dia akan tuntut kesucian dia. Kita kena suci, kita nak potong kuku pun kita kena mandi hadas dulu, suci apa semua. Kalau dalam keadaan berhadas, dalam keadaan kita lebih junub, kita pergi potong rambut, janggut, misai apa hari Jumaat, kita pergi tauk dulu ya, maka di akhirat esok dia akan tuntut tentang dia tak suci tu. Bagi suci dulu, kita mandi hadas apa semua, lepas tu kita nak potong lah. Ini pun sama juga, kalau kecil manis, na'udzubillah lah, tak jauh lah, kerat kaki ke apa, nak lempak podo pisang pun boleh, nak bagi makan li kucing boleh, kalau kucing mau makan. Ha? Dalam lah. Dalam kamu itu je, lempak pun boleh. Ha? Boleh baca. Tapi jangan berak kencing makan dalam tu, jangan. Pastikan kita duduk dalam kubur tu, kita kena hormat kubur tu. Boleh baca, tak ada masalah. Ada orang baca sampai 7 hari 7 malam khatam Quran kan, memang digalakkan, boleh, tak ada masalah apa, boleh. Tapi jaga orang. 7 hari 7 malam tu, Ha. Ada orang kata Bid'ah. lepas dia tu kubur, Ha? tujuan yang 7 hari 7 malam, Kita cuma nak dah bagi pahala dekat dia je lah. Sebab dia menolong, dia memerlukan dalam
sebenarnya kita benar-benar yang lepas orang mati ni, banyak yang mengatakan benda-benda yang kita dah buat tu banyak bid'ah. Bid'ah sana, bid'ah sini. Sebenarnya dalam pengajian kita, Tok Guru beritahu, dia mati, keluarga dia tu kesunyian. Satu, dia masuk tempat baru. Bila dia masuk tempat baru, tempat tu gelap, hitam. Nak cari kalau nisbah pada semut duduk atas tunggu hitam dalam bulan kelam, tak nampak apa. Jadi kita nak tolong dia, bagi dia duduk tempat yang cerah ni, kita bagi kat dia lah ayat-ayat suci, ayat Quran apa semua tu, bagi kat dia, bagi dia duduk, rasa dia pindah tempat yang baru. Tu hak kita lah, hak kita. Kemudian nak bagi keluarga dia. Ada yang kata, oh dah keluarga dia susah pergi duduk tu. Ada hadis mengatakan tak boleh kita haram makan. Bukan kita lah, jiran-jiran lah tolong bagi buat kenduri kat dia. 7 hari malam ni dia rindu, kita balik sunyi. Malam esok mai pula. Jadi keluarga tu taklah sunyi sangat. Jadi tu je lah pahala kita nak bagi kat dia untuk nak meringankan dia. Kita bagi, bukan dia minta. Kalau kita tak bagi pun tak apa, kita tak buat pun dia tak minta. Kita bagi. Tu satu. Kemudian yang tanya tadi, kita duduk atas kubur, pastikan diri kita tu jangan kencing berak dalam kubur. Kubur ni kena jaga sungguh. Dia ada hak dia. Duduk atas kubur tak boleh duduk atas tu. Duduk atas macam daripada buat batu, kita pergi duduk jubuk kita. Nabi kata kamu duduk atas bara api lebih baik daripada kamu duduk atas kubur. Kemudian langkah kubur. Kita nak pergi kubur yang kita duduk tu, kita cuf. Langkah habis berapa kubur. Dan kita kena ikut kepala dia. Ikut kepala ujung-ujung kan. Ujung tak ada orang tu, kepala ni, kita leluk kat tu. Sebab tu kubur dulu dia tanam, carilah dia tanam, dia buat sebaris tu. Nah, dia susun lah. Kita tak geduh lah langkah, pergi duduk langkah. Marah dia. Tu hak dia. Hak dia tu kita tak boleh kacau. Rumput atas kubur dia tu hak dia. Kita jangan duk pergi buah racun. Racun tak boleh atas kubur Nabi. Belah kamin tak boleh haram. Kamin dapat dosa ke? Dah atuan lah. Ni belah kamin biri-biri, belah lembu atas kubur. Haram tu. Awak dosa ke lembu tu? Bukan lembu tu dosa, tuan tu lah. Lembu nak boleh hentam apa? Lembu dia tahu apa? Tuan tu jadi lembu. Kita duduk langkah tak boleh. Nak baca tak apa, tak ada masalah atas kubur. Digalak ziarah kubur, samalah macam kita ziarah kubur. Ziarah kubur ni hari Sabtu dengan hari Jumaat yang eloknya. Dikatakan dalam hari itu hari perjumpaan. Dan ahli kubur kenai pada siapa yang masuk pada pagi Sabtu. Ada hadis. Kita nak ziarah dia pagi Jumaat sampai pagi Sabtu. Depa ada. Dan orang-orang dalam kubur tu semua kenal. Yang kita duk masuk bagi salam tu dikenal kita, orang siapa yang masuk, ni siapa yang masuk pagi Sabtu. Digalakkan sangatlah Jumaat dan Sabtu. Daerah kubur ni. Sampailah baca pahala. Depa akan minta apa pun dengan kita. Macam saya kata tadi, depa diibaratkan sebagai orang yang karam. Kita esok macam tu lah. Mengharapkan bantuan belah ihsan, pahala-pahala lah. Dunia Allah tak ada, kita tak nak pahala. Sebab tu kita try. Cuba pergi beli nasi ayam tengok. Nasi ayam 2 bungkus. Perit sebelah. Saya tak buat duit. Saya baca qaluhu boleh tak? Baca belah kali boleh kot no. Ganti duit RM11. Tak ada, hantar balik. Hantar balik. Hantar balik, minta maaf no. Tak laku. Tapi bila kita mati, wallah tu berlaku, bernilai. Dia jadi nilai di sana. Kalau dunia tak lakulah. Suruh pun tak mau. Kita nak baca pun tak mau. Kalau malam ni ada kematian, baru kita nak baca. Makna kita bernilai. Jadi hadiah tu pahala lah. Macam kawan kita tanya tadi macam tu. Dia ibarat dia macam tu lah. Kita nak tolong dia.
Ada. Bunyi tetapak kaki itu dia dengar lah. Masa alam ghaib tu kita tak nak cerita tak boleh, tapi mengikut daripada hadis-hadis, daripada kaum-kaum ulama mengatakan bila kita pulang tu, kita langkah keluar daripada 3 lapah kaki kita tu, maka orang lain semua dengar. No? Binatang-binatang semua dengar. Maka datanglah malaikat 2. Wajib kita percaya. No? Wajib kita percaya. Tanya kita. Akan datang menyoal kita di dalam kubur. Maka kita dihidupkan, diberi ilmu. Dia nak jawab macam mana kalau tak ada ilmu? Kita nak jawab ke mana? Kalau tidak diberi ilmu, kita dah mati dah. Sebenarnya mati itu bukan mati istilah dunia. Kita nak masuk ke alam barzakh tu, dia kata meninggal dunia, mati. Hanya kita hidup di sana. Kita hidup di sana. Kaku yang kita hidup di sana. Hidup di sana. Dalam kitab Aqidun Najin, dia kata kita diberi ilmu untuk menjawab soalan-soalan munkar nakir. Kita dihidupkan dan diterima siksa. Habis kita nak hidup macam mana alam kubur? Wallahu a'lam. Saya nak urai lagi, saya tak erti lah. Kalau nisbah pada dunia ni, minta maaf cakap, saya abang dari sini. No. Kita mimpi. Oh, dia macam mimpi je kah? Ada. Kita mimpi bersetubuh. Minta maaf lah. Contohlah. Mimpi je. No. Mimpi je. Tapi tengok kan Allah. Tu dia basah habis kain. Esok kena mandi junub. Hanya mimpi je, tak ada apa pun. Kita lain lah, tak sedap. Bini kita pun tak tahu. Bini kita mimpi dengan orang lain pun kita bukan tahu pun. Tengok dia duduk mandi perum. Dia mimpi dengan abang lain. Dia mimpi je. Kita dihidup dalam satu. Orang tak sedap pun kita di sana macam tu. Oh, macam mimpi lah. Tak, bukan macam mimpi. Seolah-olah kita macam tu lah. Atas dunia Tuhan buat kat kita, kita akan sedap pun kita tidak seronok je. Rata kita bawa dia dalam kereta sampai berkuah. Benda berlakulah benda yang kita diingin dalam mimpi. Basahkan kita keluar. Bukan kita pulun pun. Penat. Penat macam orang kita duduk ni. Tapi itulah hakikat dia. Dalam kubur macam tu, seksa. Masing-masing nafsi-nafsi hang kita je dapat asal. Tapi kita memang diberi ilmu untuk nak menjawab soalan. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak ada ilmu nak jawab apa? Orang kata amalan. Memang amalan jawab. Tapi kita dihidupkan kembali. Sebab kita di sana hidup. Mati tu cuma nama untuk kita nak keluar daripada dunia. Kita di sana hidup. Kalau kita ni jenis manusia baik, maka dibukakan lubang, diberikan lubang-lubang syurga kepada kita. Malaikat kata tidaklah. Dan kita ada perjumpaan. Ada malaikat, ada ulama mengatakan kita akan ahli-ahli alam barzakh ada perjumpaan. Seminggu sekali. Hari Jumaat dengan hari Sabtu. Kalau hak baik ni jumpa. Hai Pak Ya. What? Macam mana nanti aku tinggal tu hang main kemudian aku. Macam mana rumah kau? Rumah hang tak ada dah. Saidina Ali kata dia tanya macam tu. Rumah hang tak ada dah, rumah hang baik, dia tak menikah kata apa, dia bela anak cukup. Seronok. Abang aku macam mana? Abang hang tak ada, lepas hang mati 3 harinya lah kahwin lain dah. Tentulah macam tu. Dia tanya, kita ada penyumpaan. Lepas tu tanya pula, kawan kita tu pada? Tu Pak Ya. Dia main dulu pada hang. Tak ada, kami tak nak jumpa. Tak nak jumpa tu mana kita pergi tempat lain lah tu. Hak baik-baik je duk jumpa. Hak jahat dia tak boleh jumpa, dia kena siksa. Faham lah tu. Tak ada tani ni, dia pergi sana dah lah. Nampak dia atas dunia baik sangat. Tak tahulah hak tu hak Allah Ta'ala. Tu dia kata, tu dua. Kita di sana ada penyumpaan. Sebab tu dia kata nak ziarah kubur ni dia galak pada pagi Jumaat, hari Jumaat sampailah hari Sabtu. Ahli kubur kita bagi salam, ya assalamualaikum ya ahli dar. Kita baca semua, dia akan sampai dekat dia. Dia kenal kita. Semua kenal. Sama ibu kita, pak kita. Sunat kita ziarah.
keluarga kita rindu. No. Adik abang kita yang kita meninggal, kita tak pi, dia rindu. Rindu dia. Kalau kita pi tu seronok dia. Jadi kita alam roh kita ni, kita baca surah Tabarak ke sebab apa ke kat dia sedekah. Dia tak boleh lah terima kasih kat kita, tapi dia rasa apa bagi diri dia, sampai benda tu pahala dekat dia, menolong daripada azab dia. Tapi kalau yang lain tu dia kata ada bid'ah apa tu, pulanglah, itu dah atas pengajian saya, lugu tulah madhab kita. Kita jangan untuk nak ingatkan kita sebagai kita pun makhluk, nak kena macam tu esok mati, bahawa kita pun nak perlukan bantuan. Macam tu lah, kena rajin-rajin lah. Kalau ada waris-waris pak mak kita, biasalah daerah-daerah kubur, hak dia tu rumput-rumput jangan duk cabut. Rumput atas kubur dia tu hak dia, pokok-pokok jangan duk pergi cabut. Kita jangan kepak pokok kawan dia, pergi tanam kubur pak kita. Dan tak boleh. Batu-batu yang ditabuk tu, kubur macam ni, pak kita pun tanam tani, kawan tu pokok dia subuk bukan main. Kita lepas balik, orang balik habis, pang dia cuk pak kita. Marah dia, tu hak dia. Dia ada bertasbih tu. Sebab pokok ni Nabi bubuh dalam satu perjalanan dia, lalu dekat kubur, Nabi letak pohon apa ni, pelepah tamat yang hijau, pacak dekat kubur tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa? Selagi pokok ni hijau tak kering, maka daun ni akan bertasbih pada si manyak ni. Dia minta bagi tasbih. Hutan tak apalah. Duri keman tu nak masuk tak boleh, tak apalah. Tebas-tebas tu untuk tak apa. Jangan pi cangkui tarah je. Jangan racun, jangan tarah. Tebas dia nak subuk balik. Dia nak subuk tu, tasbih kat dia balik. Tu yang kita dah ambil pokok bunga tu. Tak boleh. Lalu awal kita mati, tanam sebelah kawan tu lama dah, pokok besar, subuk je. Kita pun cok kita. Tak boleh tu, kena minta izin kat waris dia. Kan minta izin kat dia. Ni aku nak tebang pokok hang. Tebang lah. Mampu lari kita. Aku nak minta macam belahan raya. Pergi 2 orang nak cari berayan. Oi, Pak Awang suruh ambil berayan. Kawan kita bilang, ambil lah. Boleh ambil lah. Kalau Pak Awang kata tak ambil berayan, jangan nak ambil. Jangan ambil lah. Orang belahan raya kita nak buat 2 orang. Tak buat lah. Pergi 2 orang. Ini nak ambil berayan lagi. Pak Awang, kalau nama tuan dia Pak Awang suruh ambil berayan. Kawan dia kata, ambil lah. Tak apa, ambil lah. Banyak tak apa. Ambil lah. Balik tak apa lah. Tapi kalau kita pergi, seorang nampak keluar, jangan nak ambil. Balik lah dua-dua tu. Ambil mampu kita. Tapi macam tu juga, kita nak ambil pokok dia, minta kat waris dia. Kalau waris dia ada, minta pokok sikit nak temu. Tak boleh lah. Dia tak ada tasbih lah. Wagilah. Rumput tu bertasbih untuk tu hak dalam tu. Nabi pacak selagi pelepah kurma ni tak kering, maka pelepah ni akan bertasbih kepada si manyak ni. Jadi kita tanamlah pokok-pokok yang banyak daun. Jangan tanam pokok bonsai. Banyak daun tu dia bertasbih. Daun tu bertasbih. Jadi yang ke-64, imam sujud 3 kali, adakah makmum wajib mengikutnya? Ni habis dah bab jenazah. Ni masuk balik bab semayang biasa. Wallahu a'lam. 9:30 dah jam pun. Tapi subuk ni ada flat, tak boleh buat apa dah. Kubur sini jadi flat dah. Jadi rumah pangsa. Bawah satu, atas satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah.